Para penonton sekalian, kami mengajak anda untuk bersama kami dalam usaha mengumpulkan dana infak infrastruktur Masjid Ar-Raudhah dengan kemudahan yang tertera. Saya mendoakan semoga para penderma sentiasa diluaskan rezeki dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha' ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkaulah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua pada hari Khamis pagi ini. Sama-sama kita ingin menerokai perbahasan-perbahasan yang baru daripada kitab 20 pengajaran berkaitan fake vaksin. Sebelum saya mulakan dengan perbahasan yang baru pada hari ini, kita nak lihat sikit ataupun kita nak ulang kaji sikit apakah poin-poin yang penting yang kita sentuh pada sesi yang lalu. Jadi kalau antum masih ingat lagi pada sesi yang lalu, kita menyentuh berkaitan dengan dua poin yang penting. Yang pertama sekali kita sentuh tentang fatwa berkaitan dengan vaksin telah pun dikeluarkan di Singapura jauh sebelum menularnya wabak COVID-19. Jadi kita kongsi dengan antum pada sesi minggu lalu fatwa-fatwa yang lama yang dikeluarkan oleh Fatwa Komiti ataupun Jawatan Kuasa Fatwa Singapura. Ada fatwa yang dikeluarkan berkaitan dengan vaksin yang ada memanfaatkan bahan daripada khinzir, kan, yang dikeluarkan pada tahun 2003. Ada fatwa yang ada kaitan dengan vaksin rotavirus yang dikeluarkan pada tahun 2013. Jadi kita sentuh pada minggu lalu perbincangan para ulama berkaitan dengan vaksin ni bukanlah satu perbincangan yang baru. Perbincangan ni telah lama berlaku, kan? Lebih kurang 15 tahun ataupun 20 tahun yang lalu. Kemudian yang kedua yang kita sentuh pada sesi minggu lalu adalah tentang banyak badan-badan fatwa dan para ulama antarabangsa menyokong penggunaan vaksin COVID-19. Kita senaraikan badan-badan fatwa yang terkenal, kita senaraikan nama-nama para alim ulama syariah kita yang terkenal yang menyokong penggunaan vaksin COVID-19 ni. Dan mereka ni di peringkat antarabangsa. Kita kongsi sebagai contoh pandangan AMJA, The Assembly of Muslim Jurists of America. Kita kongsi dengan antum pandangan Al-Ittihad Al-Alami li Ulama Al-Muslimin, iaitu International Union for Muslim Scholars. Kita kongsi dengan antum pandangan Al-Azhar Al-Sharif daripada Mesir. Kita kongsi dengan antum pandangan Majlis Ulama Indonesia. Kita kongsi dengan antum pandangan Mufti Mesir, Dr. Syauqi Ibrahim Alam. Kita kongsi dengan antum pandangan para ulama daripada negeri jiran seperti Malaysia, Menteri Agama mereka iaitu Dr. Zulkifli Al-Bakri. Kita kongsi dengan antum pandangan Majma' Fiqh Al-Islami, Akademi Fiqh Islam Antarabangsa. Kita kongsi dengan antum pandangan imam yang terkenal dekat Masjidil Haram seperti Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Kan? Kita kongsi dengan antum juga pandangan ulama-ulama yang hebat yang lain lah.
Jadi yang pentingnya kalau kita lihat, kita tinjau perbahasan para ulama tentang vaksin COVID-19 ni, kebanyakan para alim ulama kita menyokong penggunaan vaksin COVID-19 kalau sekiranya memang telah disahkan sebagai selamat dan juga berkesan. Itu merupakan dua poin yang utama yang telah kita kongsikan, yang telah kita kupaskan pada sesi minggu lalu. Pada hari ini insya-Allah taala kita nak menerokai dua lagi perbahasan yang baru. Jadi kalau ikut urutan, hari ini kita nak kongsikan dengan antum soalan yang ke-9 dan soalan yang ke-10 sebagaimana yang dimuatkan dalam kitab 20 pengajaran berkaitan fake vaksin. Apakah soalan yang ke-9? Soalan ke-9 berbunyi, apakah panduan agama yang dikeluarkan di Singapura mengenai vaksin COVID-19? Kalau minggu lepas kita kongsi dengan antum, pandangan jawatan kuasa fatwa bagi vaksin-vaksin yang dulu kan, seperti rotavirus tahun 2013 dan yang lama lah. Kalau pada minggu lepas kita kongsi dengan antum tentang vaksin-vaksin, tentang pandangan para ulama syariah antarabangsa, badan-badan fatwa di peringkat antarabangsa berkaitan dengan isu vaksin COVID-19. Hari ini pula kita nak bawa antum tentang perbincangan vaksin COVID-19 di Singapura ni. Apakah panduan agama ataupun apakah irsyad yang dikeluarkan di Singapura mengenai vaksin COVID-19? Jadi kalau kita rujuk dekat laman MUIS, kan, under page Office of the Mufti, kita akan lihat ada satu dokumen ni ataupun satu file yang mana disebutkan, dikongsikan oleh pejabat mufti ataupun Office of the Mufti pada tarikh 13 Disember tahun 2020, iaitu pada tahun lalu, mereka keluarkan satu panduan agama yang panjang mengenai isu vaksin COVID-19. Jadi bila perbincangan berkaitan dengan vaksin COVID-19 di Singapura, antara yang keluarkan kenyataan berkaitan dengan panduan agama yang ada kaitan dengan vaksin adalah dikeluarkan oleh pejabat mufti pada tanggal 13 Disember tahun 2020. Dalam panduan tersebut, kan, yang ditulis dalam bahasa Melayu dan juga diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris, mereka ataupun pejabat mufti menekankan yang agama Islam amat menitik beratkan tentang kesucian nyawa dan keselamatan. Kan? Itu dalam mukadimah mereka. Dan mereka juga menegaskan bahawa setiap usaha ataupun langkah untuk melindungi nyawa manusia adalah sesuatu yang amat digalakkan dalam Islam. Dan pada pandangan pejabat mufti, mereka mengatakan yang vaksin ini dilihat sebagai salah satu bentuk perlindungan, sebagai salah satu usaha mengambil langkah-langkah pencegahan, preventive measures, daripada ditimpa penyakit. Jadi secara amnya, kata pejabat mufti dalam panduan agama tersebut, prinsip mengambil langkah-langkah pencegahan daripada ditimpa penyakit itu adalah berpandukan, ada sandarannya, ada dalilnya daripada hadis Nabi SAW. Memang Nabi SAW dalam pelbagai hadis, Nabi ada anjurkan para sahabatnya, kan, untuk mengambil langkah-langkah pencegahan daripada ditimpa penyakit. Sebagai contoh, Nabi SAW larang orang-orang Islam untuk memasuki di satu kawasan yang ditimpa wabak. Nabi SAW perintahkan orang-orang Islam untuk melarikan diri daripada penyakit yang berjangkit. Sebagaimana seseorang itu melarikan diri daripada singa. Nabi SAW menggalakkan untuk memakan 7 butir kurma ajwa sebagai perlindungan daripada sihir, sebagai contoh. Jadi hadis-hadis ini yang kita kongsi dengan antum, dia menunjukkan yang prinsip mengambil langkah-langkah pencegahan, mengambil preventive measures ini, dia selari dengan ajaran Nabi SAW. Pada kesempatan ini, saya nak ajukan satu soalan pada antum. Tadi saya kata yang pejabat mufti keluarkan panduan agama. Kan? Yang kebiasaannya
panduan agama ni salah satu perkataannya yang digunakan di Singapura ni, especially dekat laman MUIS, mereka menggunakan perkataan irsyad. Jadi irsyad ni senang katalah dalam bahasa Melayu ni adalah panduan agama. Dekat sini saya nak tajukan satu soalan. Dekat Singapura ni, kita ada 2 kalimah yang kadang-kadang, yang sering kali digunakan lah dekat laman MUIS, especially sering kali digunakan oleh pejabat mufti, sering kali digunakan oleh jawatan kuasa fatwa, iaitu satu kalimah adalah fatwa. Kalimah yang lagi satu pula adalah irsyad. Irsyad tadi kita katakan adalah panduan agama. Jadi saya nak ajukan satu soalan pada antum. Di Singapura ni, terdapat perbezaan antara pengertian fatwa dan irsyad. Pada pandangan antum, statement ni, ayat ni betul tak? Kita berikan antum 2 pilihan. Adakah benar, adakah betul terdapat perbezaan antara pengertian fatwa dan irsyad, ataupun ayat ni tak betul? Jadi ayat yang kita berikan kepada antum ni pada slide yang ke-7 ni, di Singapura terdapat perbezaan antara pengertian fatwa dan irsyad. Jadi pada pandangan antum, adakah ayat ini betul, benar ataupun salah? Jadi kalau sekiranya ada di kalangan antum, boleh pilih salah satu daripada 2 pilihan yang kita berikan antum. Adakah betul fatwa dengan irsyad ni tak sama maknanya dekat Singapura? Ataupun statement ni adalah salah? Jadi apa pandangan antum? Jadi saya lihat ada di kalangan antum yang pilih A. Ada yang kata benar Ustaz. Ada perbezaan antara fatwa dan irsyad. Jadi saya lihat beberapa di kalangan antum yang pilih pilihan A, iaitu benar. Dan jawapan tersebut adalah benar. Fatwa dengan irsyad kat Singapura ni, dia ada perbezaan daripada sudut makna, pengertian. Barangkali dekat negeri lain, barangkali tak ada perbezaan, tapi dekat Singapura ni ada perbezaan. Kalau kita rujuk kepada pandangan para ulama silam, fatwa ni kebiasaannya membawa erti satu jawapan yang diberikan kepada satu soalan yang diajukan. Itu asalnya lah berkaitan dengan makna fatwa. Jadi kalau ada orang tanya berkaitan dengan hukum hakam, berkaitan dengan agama, jadi orang yang jawab tu, mufti yang jawab tu, maka itulah fatwa. Dekat Singapura ni ada sedikit perbezaan antara makna fatwa dengan irsyad. Walaupun daripada satu sudut nampak macam sama, daripada sudut dia merupakan satu bimbingan agama, satu panduan agama yang diberikan oleh jawatan kuasa fatwa kepada masyarakat Islam di Singapura. Jadi apa beza antara fatwa dengan irsyad? Fatwa dekat Singapura ni dikeluarkan oleh jawatan kuasa fatwa. Suka saya kongsikan lagi, tegaskan sekali lagi. Bila dekat laman MUIS, mereka mengatakan ada fatwa. Bila kita pergi dekat laman Office of the Mufti, bila mereka gunakan perkataan fatwa, fatwa itu dikeluarkan oleh jawatan kuasa fatwa Singapura. Suka saya tegaskan, jawatan kuasa fatwa Singapura, anggota-anggota para asatizah yang duduk di jawatan kuasa fatwa Singapura bukan semuanya adalah staf MUIS, bukan. Dia ada campur. Ada sebahagiannya merupakan pegawai-pegawai, para asatizah kita yang bertugas di Majlis Ugama Islam Singapura, dan ada juga ramai di kalangan mereka yang bukan bekerja di bawah Majlis Ugama Islam Singapura. Jadi ada percampuran lah antara pegawai-pegawai daripada MUIS dengan pegawai-pegawai ataupun anggota-anggota yang bukan daripada MUIS. Dan di Singapura, fatwa dikeluarkan bukan oleh mufti seorang. Dia tak macam negeri lain. Negeri lain kita lihat kadang-kadang fatwa dikeluarkan oleh seorang mufti. Dekat negeri tersebut ada seorang mufti, mufti itu keluarkan fatwa. Dekat Singapura, fatwa dikeluarkan oleh fatwa komiti. Saya ulang sekali lagi. Di Singapura, mufti tak keluarkan fatwa. Di Singapura, yang keluarkan fatwa adalah jawatan kuasa fatwa.
ataupun kita panggil sebagai fatwa komiti. Fatwa komiti ni ada berapa banyak orang? Berapa ramai orang? Ada 5 orang. 5 orang yang mengeluarkan fatwa. Jadi di Singapura ni fatwa hanya dikeluarkan bila ada konsensus. Bila ada persetujuan daripada 5 anggota yang duduk dekat dalam jawatan kuasa fatwa. Jadi di Singapura ini yang keluarkan fatwa bukan mufti. Di Singapura ini yang keluarkan fatwa adalah jawatan kuasa fatwa. Dan yang mempengerusi jawatan kuasa fatwa tersebut adalah mufti. Jadi mufti perlukan persetujuan daripada anggota-anggota yang lain sebelum boleh keluarkan fatwa. Jadi kalimah fatwa, perkataan fatwa kat Singapura ni adalah yang dikeluarkan oleh jawatan kuasa fatwa Singapura. Itu fatwa. Habis Ustaz, irsyad tu apa pula? Irsyad pula adalah panduan agama yang dikeluarkan oleh pejabat mufti. Ataupun kita panggil sebagai Office of the Mufti. Which means irsyad ni, panduan agama, kalau kita pergi dekat laman MUIS, under the page Office of the Mufti, kadang-kadang kita akan lihat senarai irsyad kan? Senarai panduan agama. Irsyad tersebut dikeluarkan oleh pejabat mufti. Ustaz, kenapa panduan agama yang irsyad ni tak dikeluarkan oleh jawatan kuasa fatwa? Antara sebabnya adalah kerana sebahagian isu-isu yang barangkali sebahagian soalan-soalan yang dibangkitkan, yang diketengahkan kepada fatwa komiti, kadang-kadang sebahagian isu ni dia telah pun dilakukan kajian. Dia punya isu tu mirip-mirip dengan fatwa yang pernah dikeluarkan sebelum ini. Kajian pun telah dilakukan. Jadi oleh kerana isu tu mirip-mirip dengan kajian-kajian yang dulu, kan, maka dia punya kajian dah ada dah. Findings dia dah ada dah. Cuma just perlukan berikan bimbingan sikit kan kepada masyarakat. Jadi suka saya bezakan antara dua istilah ini, iaitu fatwa dengan irsyad. Fatwa dikeluarkan oleh jawatan kuasa fatwa Singapura, iaitu 5 orang. Kan fatwa komiti, the full members ada 5 orang. Manakala irsyad pula adalah panduan agama yang dikeluarkan oleh pejabat mufti. Jadi itu adalah perbezaan antara fatwa dengan irsyad. Jadi kalau antum pergi dekat laman MUIS, kita akan dapati panduan agama yang berkaitan dengan isu vaksin COVID-19 ni, dia termasuk dalam kategori irsyad yang dikeluarkan oleh Office of the Mufti, yang dikeluarkan oleh pejabat mufti. Kerana apa? Kerana isu ini pernah dibincangkan, isu tentang vaksin ini pernah dibincangkan dulu kan, ada isu tentang rotavirus, ada isu tentang vaksin-vaksin yang lain. Jadi kajian pun telah dilakukan, prinsip-prinsip berkaitan dengan vaksin pun telah ada. Maka yang dikeluarkan pada tahun lepas adalah berkaitan dengan vaksin COVID-19 adalah irsyad dan bukan fatwa. Dalam panduan agama ataupun dalam irsyad yang diberikan oleh pejabat mufti berkaitan dengan isu vaksin COVID-19, dalam panduan tersebut ada menyebutkan yang masyarakat Islam Singapura dibenarkan, bahkan dianjurkan untuk mengambil suntikan vaksin COVID-19 yang telah diluluskan sebagai selamat dan berkesan. Jadi itu merupakan the summary lah kan, bagi irsyad ataupun panduan agama yang diberikan oleh pejabat mufti. Dan sebagaimana kita maklum, sebarang vaksin COVID-19 yang diluluskan untuk kegunaan masyarakat, untuk kegunaan awam, dia perlu kan melalui pelbagai certain procedures lah kan, yang ada kaitan dengan keselamatan. Jadi kalau satu vaksin itu didapati yang memang tidak selamat bagi masyarakat awam, nescaya tidak akan diluluskan. Vaksin-vaksin yang memang
didapati mempunyai kesan perubatan yang amat buruk kan kepada orang ramai, tidak akan diluluskan. Jadi pihak-pihak yang berkuasa sebelum mereka meluluskan sebuah vaksin itu perlu ada dia punya own procedures untuk menilai sama ada selamat dan berkesan ataupun tidak penggunaan vaksin tersebut. Dalam irsyad yang diberikan oleh pejabat mufti, panduan agama yang diberikan oleh pejabat mufti berkaitan dengan vaksin COVID-19, mereka mengatakan yang vaksin COVID-19 juga dilihat sebagai satu keperluan asas untuk melindungi nyawa dalam keadaan wabak ni. Jadi kita lihat wabak COVID-19 ni dia mempunyai kesan yang sangat meluas kan, kepada kehidupan kita. Kita sekarang pun pergi masjid, ada batasan-batasan yang tertentu, bilangan-bilangan yang tertentu sahaja yang boleh masuk masjid. Kan jadi kita lihat dengan munculnya, tersebar, menularnya wabak COVID-19 ni, dia ada kesan yang amat mendalam, kesan yang amat meluas kan kepada kehidupan kita seharian. Jadi kata pejabat mufti dalam irsyad mereka, dalam panduan agama mereka, vaksin yang berkesan adalah amat penting demi menyelamatkan nyawa. Untuk kita mengambil preventive measures, mengambil langkah-langkah pencegahan. Sebagaimana kita katakan tadi, mengambil langkah-langkah pencegahan daripada ditimpa penyakit, itu termasuk juga dalam usaha, ada sandarannya selari kan dengan ajaran Nabi SAW. Kesimpulannya, menurut pejabat mufti, mengambil vaksin ini dia termasuk dalam satu perkara yang dibenarkan, bukan saja dibenarkan, bahkan digalakkan. Dan itu merupakan pendirian yang dikeluarkan oleh pejabat mufti berkaitan dengan isu COVID-19, isu vaksin COVID-19. Daripada soalan yang ke-9, kita nak beralih kepada soalan yang ke-10 pada pagi hari ini. Soalan yang ke-10 berbunyi, bolehkah seorang Muslim mengambil vaksin COVID-19 sedangkan terdapat kemungkinan berlakunya kesan sampingan kepada individu tersebut? Jadi barangkali orang tanya, Ustaz, boleh ke kita ambil vaksin ni sedangkan ada possibility, ada kemungkinan yang berlakunya kesan sampingan kan kepada individu tersebut? Bukankah dalam Islam ni kita ada kaedah ad-dararu yuzal, kemudaratan hendaklah dihilangkan. Jadi kalau orang tanya, dia merupakan di antara soalan lah yang diajukan kan, oleh sebahagian di kalangan orang Islam. Jadi apakah jawapannya bagi soalan tadi? Jawapannya adalah, apabila berkumpul dalam satu perkara, kemaslahatan dan kemudaratan, hendaklah dibuat pertimbangan antara kedua aspek tersebut. Dalam Islam ni, kita lihat pandangan para ulama kita yang terdahulu, dalam satu perkara, kalau dia ada kemaslahatan, kalau dia ada kebaikan, dan dalam masa yang sama juga dia ada kemudaratan, dia ada keburukan. Macam mana kita nak buat pilihan? Adakah kita melihat kepada kemaslahatannya sahaja, lalu kita lakukan benda tu? Adakah kita melihat kepada kebaikannya sahaja, lalu kita melakukan perkara tersebut? Ataupun kita melihat kepada keburukannya, lalu kita tinggalkan perkara tersebut? Jadi di sana perlu ada membuat muwazanah ataupun pertimbangan antara kemaslahatan dengan keburukan. Ataupun dalam istilah fikihnya dan usul fiqh digunakan antara maslahahnya dengan mafsadah, antara kebaikan dan keburukan. Dan membuat pertimbangan antara kemaslahatan dan keburukan ni, dia adalah berkait rapat dengan sejenis fikih, sejenis kefahaman yang dipanggil sebagai fiqh al-muwazanat. Fiqh al-muwazanat. Apakah itu fiqh muwazanat? Jadi kata para ulama, fiqh muwazanat sini adalah sejumlah prinsip ataupun kaedah
yang digunakan untuk membuat pertimbangan apabila berlaku pertembungan antara kemaslahatan atau keburukan atau antara kedua-duanya sekali. Kadang-kadang kita terperangkap dalam satu situasi, ada dua pilihan dekat depan kita. Dua-dua mengandungi kemaslahatan. Dua-dua mengandungi kebaikan. Dua-dua ada benefits. Tapi kita terpaksa pilih salah satu. Dalam situasi sedemikian rupa, macam mana kita nak buat pilihan? Apakah prinsip yang kita pegang? Apakah kaedah yang kita gunakan untuk membuat pilihan antara dua option kat depan kita ni? Yang dua-duanya mengandungi kebaikan. Dua-duanya mengandungi kemaslahatan. Kadang-kala pula, kita terperangkap dalam satu situasi yang mana ada dua pilihan kat depan kita. Dua-duanya mengandungi keburukan. And kita terpaksa pilih salah satu. Tak ada alternatif yang lain. Mana satu yang kita pilih? Sedangkan dua-dua ini mengandungi keburukan. Ada mafsadah pada kedua-duanya. Prinsip apa yang kita pegang? Kaedah apakah yang kita pegang untuk memilih salah satu ni? Kadang-kadang dalam satu isu pula, dalam satu perkara, dia ada gabungan, ada percampuran antara kemaslahatan dan keburukan. Dia ada percampuran antara kebaikan dan keburukan. Dalam satu isu. Jadi kalau berlaku pertembungan antara kemaslahatan dengan kemudaratan, mana satu yang kita nak pilih? Adakah kita lihat kepada kemaslahatannya? Adakah kita melihat kepada kebaikannya lalu kita lakukan benda tu? Ataupun kita fokuskan dekat dia punya kemudaratan lalu kita tinggalkan benda tu? Perbincangan tentang pertembungan antara kemaslahatan dan mafsadah iaitu keburukan ini berkait rapat dengan sejenis fikih, sejenis kefahaman yang dipanggil sebagai fiqh muwazanat. Jadi para ulama kita mereka menganalisa ayat-ayat Al-Quranul Karim. Para ulama kita mereka menganalisa hadis-hadis Nabi SAW dan mereka telah berjaya mengeluarkan prinsip-prinsip tertentu. Mereka berjaya untuk mengeluarkan kaedah-kaedah yang tertentu yang dapat digunakan untuk menangani keadaan-keadaan yang tadi tu. Especially bila berlaku pertembungan antara kebaikan dan juga keburukan. Apakah prinsip-prinsip tersebut? Apakah kaedah-kaedah tersebut? Itu yang kita nak kongsikan pada pagi hari ini. Antara prinsip ataupun kaedah yang dikeluarkan oleh para ulama kita, para ulama silam kita, mereka mengatakan sekiranya kemudaratan suatu tindakan itu melebihi kemaslahatannya, hendaklah ditinggalkan tindakan tersebut. Ini adalah salah satu kaedah yang digunakan. Dalam satu perkara, kalau dia ada kemudaratan, dia ada keburukan, dalam masa yang sama juga dia ada kemaslahatan. Dia ada kebaikan. Tetapi apabila ditimbang, apabila dinilai antara keburukannya, antara kemudaratannya dan juga kemaslahatannya, kita dapati yang kemudaratannya, keburukannya adalah jauh lebih besar daripada kemaslahatannya. Dia punya harm, the harm outweighs the benefits. Keburukan mengatasi kemaslahatan. Keburukannya lebih besar daripada kebaikan. Kalau kita berjumpa dengan keadaan sedemikian rupa, kata para ulama, hendaklah kita tinggalkan benda tu. Jangan buat benda tu. Kenapa? Kerana kemudaratannya melebihi kemaslahatannya. Ustaz, para ulama bila keluarkan dengan kaedah ini, mereka ni ada sandaran tak? Ke mereka main fikir sendiri, tak ada sandaran, terus keluarkan kaedah macam ini? Kita katakan mereka ada sandaran. Sandaran mereka merupakan ayat Al-Quranul Karim. Apakah ayat Al-Quran yang menyokong kaedah ni? Kaedah yang mengatakan sekiranya berlaku pertembungan antara kemudaratan dan kemaslahatan, hendaklah ditinggalkan tindakan tersebut. Antara sandarannya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 219.
yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ithmu kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Yang artinya, mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad mengenai arak, khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi kata para alim ulama kita, tadi yang mengatakan tentang kemudaratan, kalau mengatasi lebih banyak daripada kemaslahatan, maka kita jauhkan diri daripada tindakan tersebut kerana kemudaratannya lebih besar. Dan sandaran yang digunakan oleh para ulama adalah hukum yang ada kaitan dengan arak, iaitu khamar. Hukum yang ada kaitan dengan maisir, iaitu perjudian. Sebelum saya lanjutkan perbahasan, izinkan saya untuk tanya satu soalan kepada antum. Jadi berdasarkan ayat tadi yang kita baca tu, surah Al-Baqarah berkaitan dengan arak dan juga perjudian, pada pandangan antum, dosa ataupun manfaat manakah yang lebih besar? Berdasarkan ayat tadi tu. Adakah dosa arak dan judi itu lebih besar? Ataupun manfaat daripada arak dan judi itu lebih besar? Apakah pandangan antum berkaitan dengan isu ini? Berkaitan dengan ayat Baqarah tadi, ayat 219. Mana satukah yang lebih besar? Adakah A, dosa arak dan judi lebih besar, ataupun B, manfaat yang terhasil daripada arak dan judi itu lebih besar? Kan? Ada pandangan daripada antum, boleh antum berikan dekat comment section. Jadi saya lihat ada yang pilih A, dan ada kata lebih besar dosanya daripada manfaatnya. Kan? Jadi ada beberapa yang saya lihat pilih A. Kan? Memang tepat sekali apa yang antum pilih. Berdasarkan ayat tadi, memang dosa daripada arak dan judi ni adalah lebih besar daripada manfaat. Senang kata kita katakan adalah kemudaratan, keburukan yang terhasil daripada arak dan juga judi adalah lebih besar daripada kemanfaatannya. Ini satu contoh yang Allah Subhanahu Wa Taala bawa dalam Quran. Satu perkara, dia ada pertembungan antara aspek kemaslahatan dan dia juga ada kemudaratan dia. Lalu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kemudaratannya jauh lebih besar daripada kemaslahatannya. Dalam ayat tadi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan arak dengan judi ni ada dosanya, ada keburukannya. Dalam masa yang sama juga Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan arak dan judi juga ada dia punya manfaat dia. Dia bukan totally 100% hanya ada kemudaratan, tapi dia juga ada kemaslahatan. Tapi oleh kerana keburukannya lebih besar daripada kebaikannya, maka diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi sebagaimana kita maklumlah, minum arak ni, minum khamar ni, dia ada keburukan yang besar sangat. Kan? Dia ada kaitan dengan merosakkan akal, dia mengakibatkan pertikaian. Orang kalau dah mabuk kan, dia akan buat benda-benda yang barangkali benda-benda yang tak elok lah. Barangkali dia akan caci maki orang, kan? Barangkali dia akan pukul orang yang berhampiran dengannya. Keburukan yang besar di sebalik perbuatan minum arak. Sama juga dengan maisir, perjudian. Juga mengandungi keburukan yang besar. Kan? Kalau mereka kalah dalam perjudian,
barangkali boleh membawa kepada hilangnya harta, kan? Barangkali boleh membawa kepada kemiskinan. Kan? Jadi keburukan yang besar yang terhasil daripada perbuatan arak dan juga judi. Dalam masa yang sama juga, Allah Subhanahu Wa Taala menarik perhatian kita. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan yang arak dan judi ni, dia pun ada manfaat dia. Manfaat arak barangkali datang dalam bentuk keuntungan dalam jual beli. Orang kalau jual arak, barangkali dia dapat untung. Itu dia punya kemaslahatan dia lah. Tapi daripada sudut kemudaratan dia, kemudaratan lagi besar. Sama juga dengan perjudian. Kan? Boleh jadi ada kemaslahatan. Orang kalau berjudi, kalau dia menang, barangkali dia mendapat keuntungan daripada sudut harta. Kan? Jadi, arak dan judi, dua-dua ada. Ada kemudaratan, ada kemaslahatan. Tetapi tetap diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kemudaratannya melebihi kemaslahatannya. Keburukannya melebihi kebaikannya. Diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berdasarkan ayat ini, para ulama kita keluarkan satu kaedah. Dalam satu perkara, kalau berlaku pertembungan antara keburukan dan kebaikan, tetapi keburukannya melebihi kebaikannya, maka kebiasaannya perkara itu adalah diharamkan dalam Islam. Tak dibenarkan orang Islam untuk melakukan perkara tersebut. Jadi kaedah yang kita kongsi dengan antum tadi adalah sebenarnya diambil, dikeluarkan daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah yang membincangkan, yang menyentuh berkaitan dengan dosa dan manfaat di sebalik arak dan judi. Jadi kita simpulkan, arak dan judi diharamkan kerana kemudaratannya melebihi kemaslahatannya. Apa saja perkara dalam kehidupan kita, kalau kemudaratannya lebih besar daripada kemaslahatannya, benda tersebut adalah tak dibenarkan dalam agama. Itu merupakan satu kaedah yang diambil daripada ayat Al-Quran, daripada surah Al-Baqarah. Ayat Quran berkaitan dengan arak dan judi. Kita nak berikan contoh-contoh tambahan pada pagi hari ini untuk menyokong lagi prinsip tadi tu. Kalau kemudaratan lebih besar daripada kemaslahatan, benda itu diharamkan. Tak sepatutnya dilakukan. Sepotong lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Hadis yang berbunyi, laula hadatsatu ahdi qaumik bil kufr lanaqadtul Ka'bah wala ja'altuha ala asasi Ibrahim. Sekiranya bukan kerana kaumku yang baru sahaja meninggalkan kekufuran, nescaya saya akan hancurkan Kaabah, lalu saya akan membangunkannya semula di atas fondasi Nabi Ibrahim AS. Jadi, Ustaz, apa maksud hadis ni? Maksud hadis ni adalah pernah satu ketika Nabi SAW terlintas dalam hatinya. Pernah Nabi SAW ada niat untuk renovate the Kaabah. Untuk membina semula Kaabah. Membina semula Kaabah ikut macam mana, Ustaz? Membina semula Kaabah mengikut model yang pernah dibina oleh Nabi Ibrahim AS. Jadi sepanjang sejarah, antara yang bina Kaabah adalah Nabi Ibrahim AS. Ini pernah terdetik dalam hati Nabi SAW untuk bina semula Kaabah mengikut fondasi ataupun model yang pernah dibina oleh Nabi Ibrahim AS. Tapi Nabi SAW tak jadi buat. Nabi tak teruskan niat dia untuk bina semula Kaabah. Kerana mempertimbangkan satu perkara. Nabi SAW takut yang orang-orang pada ketika itu, mereka tak dapat nak terima apa yang ingin dilakukan oleh Nabi SAW.
Orang-orang pada ketika itu mereka menghormati kan, memuliakan Kaabah. Jadi takut-takut kalau Nabi SAW mengubah ataupun membina semula Kaabah, takut-takut sebahagian di kalangan mereka ni tak dapat terima. Mereka rasakan seolah-olah apa sahaja peninggalan datuk nenek mereka diubah oleh Nabi SAW. Jadi oleh kerana memikirkan tentang kesan negatif yang barangkali boleh timbul, Nabi SAW tidak jadi untuk meneruskan niatnya untuk membina semula Kaabah. Jadi slide ini dia menunjukkan tentang gambar Kaabah lah. Ini gambar bukan dalam keadaan COVID. Ini gambar dulu-dulunya. Kan? Jadi ini adalah Kaabah sebagaimana kita semua tahu kan. Dan kita juga bila belajar tentang haji, bila kita belajar tentang umrah, kan, para guru-guru kita selalu mengingatkan yang Kaabah ni, yang this particular portion yang ada semicircle, kan, yang berwarna putih ni, itu juga termasuk dalam Kaabah. Jadi orang yang melakukan tawaf, dia tak boleh shortcut. Orang yang melakukan tawaf, dia tawaf start daripada rukun Hajar Aswad, dia tawaf kan, pusing satu round yang besar. Kan, dia tak boleh tawaf kemudian masuk dekat dalam macam shortcut lah, masuk dekat bahagian putih ni, kemudian keluar kat sini, tak boleh. Kan? Jadi orang yang melakukan tawaf, dia kena, bila tawaf dia mesti sempurna. Kan? Dia tak boleh shortcut dekat yang semicircle ni. Kenapa tak boleh shortcut dekat semicircle ni? Kerana kita diajarkan oleh para ulama kita zaman berzaman, mereka mengatakan yang semicircle ini juga termasuk dalam Kaabah. That is why tak boleh nak shortcut kat situ. Sedangkan kita bila melakukan tawaf, kita kena tawaf di sekeliling Kaabah. Bukan kita tawaf dalam Kaabah. Oleh kerana bahagian semicircle yang berwarna putih ini termasuk juga dalam Kaabah, itulah sebabnya kita dilarang untuk melakukan tawaf dekat dalam kawasan yang putih ni. Kan? Kita kena tawaf sekeliling. Kan? Dan bukan di dalam kawasan putih ni. Kawasan semicircle ni. Jadi inilah Kaabah yang kita lihat pada zaman ini. Pernah terdetik dekat dalam hati Nabi SAW untuk rebuild the Kaabah. Membina semula Kaabah mengikut fondasi yang pernah dibina oleh Nabi Ibrahim AS. Iaitu untuk include bahagian yang putih ini juga sebahagian dibuat bangunan kat situ. Untuk menunjukkan yang dia juga termasuk dalam Kaabah. Pernah terdetik dalam hati Nabi SAW untuk melakukan sedemikian rupa. Kerana itu juga termasuk dalam Kaabah. Tapi tak dilakukan oleh Nabi SAW. Kerana Nabi takut kan. Orang-orang pada ketika itu tak dapat nak terima perbuatan yang ingin dilakukan oleh Nabi SAW. Kan? Dan lebih teruk lagi, kalau sekiranya mereka tak dapat terima perbuatan tersebut, lalu mereka tinggalkan Islam. Itulah lagi satu mafsadah, satu keburukan yang lebih besar. Kerana mereka merasakan yang setiap peninggalan datuk nenek mereka akan diubah oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh kerana mempertimbangkan mafsadah tersebut, keburukan tersebut, iaitu keburukan orang yang tak boleh terima lalu meninggalkan Islam, maka Nabi SAW tak jadi, kan, untuk tidak meneruskan niatnya untuk rebuild the Kaabah, untuk membina semula Kaabah. Jadi dalam isu tadi kita lihat dia ada pertembungan antara kemaslahatan dengan keburukan. Dan salah satunya lebih besar daripada yang lagi satu. Jadi kalau saya boleh ajukan satu soalan berdasarkan penjelasan yang saya berikan tadi,
Untuk bina semula Kaabah, ada kemaslahatan dan ada keburukan. Kemaslahatannya adalah Nabi SAW dapat membina semula Kaabah menurut fondasi yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS. Tapi dalam masa yang sama juga, kalau Nabi buat benda tu, ada keburukannya. Keburukannya adalah barangkali golongan Quraisy pada ketika itu, mereka tidak dapat menerima perbuatan tersebut. Lalu mereka tinggalkan Islam. Jadi, untuk rebuild the Kaabah, membina semula Kaabah ni, dia ada kemaslahatan dan dia ada keburukan. Cuma pandangan antum, manakah yang lagi besar? Adakah dalam isu ini kemaslahatan lagi besar? Ataupun keburukannya lagi besar? Kan? Adakah kemaslahatan membina semula mengikut fondasi Nabi Ibrahim itu lagi besar? Ataupun keburukan golongan Quraisy ni tak dapat terima perbuatan Nabi SAW, lalu mereka tinggalkan Islam. Kan? Jadi mana satu lagi besar? Adakah A ataupun B? Apa pandangan antum berkaitan dengan isu ini? Saya lihat dekat comment section ada yang mengatakan ada kemaslahatan namun lebih besar keburukannya. Kan? Itu merupakan pandangan sebahagian di kalangan antum. Kan? Jadi kita lihat dalam isu ni ada kemaslahatan dan ada keburukan. Dua-dua sekali ada. Kan? Ada yang cakap B kan, ada sebahagian di kalangan antum yang jawab B. Dan itulah jawapan yang tepat kan. Dalam isu ini, B lagi besar tu. Keburukan lagi besar. Orang tinggalkan Islam itu adalah satu keburukan yang besar. Kan? Oleh kerana fikirkan tentang keburukan, Nabi SAW tak teruskan niat dia. Kan? Jadi kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syarah Sahih Muslim, dia kata hadis ni menunjukkan kalau ada pertembungan antara kemaslahatan dengan keburukan, kalau sekiranya keburukannya jauh lebih besar, maka hendaklah ditinggalkan perbuatan tersebut. Dalam masa yang sama juga, kita nak kongsi dengan antum sebuah lagi kaedah yang digunakan oleh para ulama. Sebaliknya, jika kemaslahatan suatu perbuatan itu melebihi kemudaratannya, dibenarkan untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam satu perkara, kalau berlaku pertembungan antara kemaslahatan dan keburukan, antara kebaikan dan keburukan, dan kemaslahatannya, kebaikannya lebih besar daripada kemudaratannya, maka dibenarkan kita untuk melakukan benda tu. Ada tak sandaran dalam Al-Quranul Karim? Kata para ulama, ada sandarannya. Bahkan ada kaedah fiqh kan, yang berkaitan dengan makna tadi tu. Ada sebuah kaedah fiqh yang berbunyi, kemudaratan yang kecil dimaafkan kerana mendahulukan kemaslahatan yang besar. Dalam erti kata yang lain, kalau dalam satu perkara ada kebaikan dan ada keburukan. Keburukan kadarnya kecil, manakala kebaikannya adalah besar. Maka kita mendahulukan kebaikan yang besar ni. Lalu kita melakukan benda tu. Apa sandarannya? Ada banyak sandaran, cuma kita nak kongsi satu sandaran pada pagi hari ini. Dalam surah Al-Kahfi ayat 79. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang terjemahannya berbunyi, adapun perahu ataupun kapal itu adalah ia dipunyai oleh orang-orang miskin yang bekerja di laut. Oleh itu aku bocorkan dengan tujuan hendak mencacatkannya. Kerana di belakang mereka nanti ada seorang raja yang merampas tiap-tiap sebuah perahu yang tidak cacat. Jadi kita baca surah Al-Kahfi kan, tentang kisah Nabi Khidir alaihi salam. Kan dia pergi kat satu kawasan, dia nampak ada orang-orang miskin memiliki perahu ataupun kapal. Kan? Lalu dia buat lubang.
dekat perahu ataupun kapal tersebut. Kenapa dia buat lubang? Kenapa seolah-olah dia macam mencacatkan perahu ataupun kapal tersebut adalah kerana pada ketika itu ada seorang raja yang akan merampas tiap-tiap perahu, tiap-tiap kapal yang tidak cacat. Dia akan rampas. Jadi kalau ada perahu ataupun kapal yang cacat, dia tak akan rampas. Tapi kalau perahu ataupun kapal tersebut okey, sempurna, tak ada kecacatan, kan? Dia akan rampas. Jadi Nabi Khidir alaihi salam, dia tak nak kapal ataupun perahu milik orang miskin ini dirampas oleh raja, lalu dia buat lubang. Dia mencacatkan kapal ataupun perahu tersebut demi untuk mengelakkan perahu ataupun kapal tersebut dirampas oleh raja pada ketika itu. Itu merupakan perbuatan Nabi Khidir alaihi salam. Berdasarkan peristiwa yang tadi itu dalam surah Al-Kahfi berkaitan dengan Nabi Khidir alaihi salam, dekat sini saya nak ajukan the last question for today, soalan yang terakhir. Kemaslahatan ataupun keburukan manakah yang lebih besar dalam isu tadi? Adakah A, kemaslahatan mengekalkan perahu ataupun kapal untuk kegunaan orang-orang miskin? Ataupun B, kemudaratan, keburukan, melubangkan perahu ataupun kapal tersebut? Jadi dalam perbuatan Nabi Khidir ni, kemaslahatan ada, kemudaratan pun ada. Kemaslahatannya adalah kalau dia buat lubang, maka perahu ataupun kapal tersebut akan tetap dimiliki oleh orang miskin tu, tak akan dirampas. Tapi kemudaratan dia pun ada. Dengan dia buat lubang, seolah-olah dia mencacatkan kapal ataupun perahu tersebut. Tapi antara kedua ni, mana yang lagi besar? Adakah kemaslahatan dia ataupun kemudaratannya? Apa pandangan antum? Saya lihat dekat comment section ada beberapa yang pilih B. Kan? Ada yang mengatakan, Ustaz, kemudaratan lagi besar, Ustaz. Keburukannya lagi besar. Kan? Ada pandangan yang lain daripada antum? Kemaslahatan manakah yang lebih besar? Afwan. Mana yang lagi besar? Adakah kemaslahatan ataupun keburukan? Jadi saya lihat ada yang jawab B, ada yang jawab A. Kan? Jadi ada perbezaan pandangan di kalangan antum. Jadi manakah yang lebih hampir kepada kebenaran? Yang lebih hampir kepada kebenaran dalam isu ni, kemaslahatan dia lagi besar. Okay. Yes, ada kemudaratan. Apa mudarat dia? Macam lubangkan sikit lah, cacatkan sikit perahu ataupun kapal tu. Tapi masih boleh digunakan. Okay. Apa masalah dia, kebaikan dia? Kebaikannya adalah dengan mencacatkan kapal atau perahu tersebut ataupun kapal tersebut tak akan dirampas oleh raja. Jadi yang orang-orang miskin tu masih boleh menggunakannya. Mereka masih boleh menyewakannya kepada orang lain. Inilah contoh. Jadi Nabi Khidir, dia lihat, dia pertimbangkan antara kemaslahatan dan kemudaratan. Kemudaratan yang kecil ni dia lakukan demi untuk mencapai kemaslahatan, kebaikan yang lagi besar. Kerana pada ketika itu Nabi Khidir cuma ada dua option je, dua pilihan. Sama ada dia cacatkan perahu tersebut ataupun dia tak cacatkan perahu tersebut. Kalau Nabi Khidir alaihi salam dia tak cacatkan perahu tersebut ataupun kapal tersebut, nescaya kapal itu akan dirampas oleh raja. Jadi orang-orang miskin ni langsung tak ada kehilanganlah harta mereka. Tapi Nabi Khidir alaihi salam dia pilih untuk melubangkan, mencacatkan sikit
perahu tersebut agar tidak dirampas. Agar perahu ataupun kapal tersebut masih dapat digunakan oleh orang-orang yang miskin tu. Inilah contoh apabila berlaku pertembungan antara kemaslahatan dan kemudaratan, dan kemudaratannya kecil. Kalau nak dibandingkan dengan kemaslahatan yang lagi besar, maka kita menangkan kemaslahatannya. Bila kita menangkan kemaslahatannya, maknanya kita akan melakukan perkara tersebut. Itulah salah satu contoh yang kita nak bawa pada hari ini berkaitan dengan kaedah yang kita kongsi dengan antum tadi. Jadi sebagai kesimpulan pada pagi hari ini, pada hari ini saya nak simpulkan dengan 2 poin yang penting. Pertama sekali tadi kita kongsi dengan antum tentang garis panduan ataupun irsyad yang diberikan oleh pejabat mufti berkaitan dengan isu vaksin COVID-19. Jadi menurut panduan agama irsyad yang dikeluarkan oleh pejabat mufti, mereka mengatakan yang masyarakat Islam Singapura dibenarkan, bahkan dianjurkan untuk mengambil suntikan vaksin COVID-19 yang telah pun diluluskan sebagai selamat dan berkesan. Dan itu merupakan panduan kesimpulan lah daripada panduan agama yang dikeluarkan oleh pejabat mufti. Dan kesimpulan yang kedua yang saya nak simpulkan pada pagi hari ini adalah seorang Muslim dibenarkan mengambil vaksin COVID-19 walaupun terdapat kemungkinan berlakunya kesan sampingan. Ini selari dengan kaedah kemudaratan yang kecil dimaafkan kerana mendahulukan kemaslahatan yang besar. Jadi orang tanya, jadi Ustaz, kalau isu vaksin COVID-19 ni, kita nak guna kaedah yang mana? Adakah kita guna kaedah yang tadi tu, kemudaratan kalau lebih besar daripada kemaslahatan, kita tinggalkan perbuatan tu. Sama seperti arak. Ataupun kita gunakan kaedah kemaslahatan kalau lebih besar daripada kemudaratan, kita menangkan kemaslahatan. Lalu kita buat benda tu. Diramai di kalangan badan-badan fatwa di peringkat antarabangsa, dalam isu tentang vaksin COVID-19 ni, mereka lebih cenderung untuk menggunakan kaedah kemudaratan yang kecil dimaafkan kerana mendahulukan kemaslahatan yang besar. Kita ni ambil vaksin, kan? Mungkin ada side effects, kan? Ada yang ambil vaksin, suntikan vaksin barangkali demam. Ada yang ambil suntikan vaksin barangkali dia macam rasa lenguh tangan dia. Kan? Itu dia punya side effects. Kan? Dia punya so-called kemudaratan dia. Tapi kata para alim ulama, kata para cendekiawan, mereka mengatakan, tapi kalau nak dibandingkan dengan benefits dia, nak dibandingkan dengan kemaslahatannya adalah lebih besar daripada kemudaratannya. Oleh kerana kemaslahatan lebih besar daripada kemudaratan, maka dibenarkan bagi orang-orang Islam untuk mengambil suntikan vaksin tersebut. Itu merupakan pendirian bukan sahaja para asatizah kita di Singapura ini, tapi juga merupakan pendirian ramai di kalangan badan-badan fatwa di peringkat antarabangsa, ulama-ulama syariah yang terkenal di peringkat antarabangsa. Pada zaman ini, mereka lebih cenderung untuk menggunakan kaedah kemudaratan yang kecil, dimaafkan kerana mendahulukan kemaslahatan yang besar berkaitan dengan isu vaksin COVID-19. Jadi itulah yang saya nak kongsikan pada pagi hari ini. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kekurangan, kesilapan, kesalahan dalam penyampaian, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton sekalian, kami mengajak anda untuk bersama kami dalam usaha mengumpulkan dana infak infrastruktur Masjid Ar-Raudhah dengan kemudahan yang tertera. Saya mendoakan semoga para penderma sentiasa diluaskan rezeki dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin
ya rabbal alamin.